Hi, Chomewe, handsome guys. Welcome to another episode of Low Carb Lifestyle. Saya host anda, MK Rahman. Hari ni nak cerita sikit pasal, nak bagi awareness sikit lah. Taklah detail sangat. Lepas ni awak kena Google dan tengok YouTube. Iaitu pasal intermittent fasting. Ada orang panggil intermittent fasting, ada orang panggil time restricted eating, puasa lah. Puasa ni pun ada macam-macam cara juga. Ada orang puasa boleh minum air, ada orang puasa dry fast, langsung air pun tak ada. Bergantung pada tujuan apa yang kita buat untuk intermittent fasting ni lah. Tujuan pun banyak, tapi semua tujuan-tujuannya baik. Boleh guna untuk weight loss, boleh guna untuk ubatkan metabolic syndrome. Metabolic syndrome ni banyak dia punya penyakit-penyakit apa tu, macam diabetes, hypertension, darah tinggi kan, sakit jantung, PCOS, semua penyakit-penyakit yang disebabkan oleh insulin resistant. Sakit otak, demensia kan, orang tua. Lepas tu baru ni discover dia juga mujarab untuk apa yang dia panggil autophagy. Autophagy, bahasa Greek ni, auto tu sendiri, phagy tu makan. Macam makan badan kita makan diri sendiri. So saya cerita pasal weight loss lah. Puasa of course lah kita tak makan. So nutrition deficit lah kan. Itu senang lah. Tapi yang lebih penting daripada calorie in, calorie out dengan puasa ni ialah insulin. Kedua-dua pasal weight loss dan juga pasal metabolic rate, puasa efek insulin. Saya dah cerita dulu, bila kita makan, badan kita akan keluarkan hormon insulin, iaitu anabolic hormone. Hormon ni dia storekan fat cell dengan fat. Dia juga sumbat gula dalam sel untuk tenaga. Dan banyak kerja lain. Insulin is very important hormone. Tapi masalahnya bila ada insulin, dia anabolik. Anabolik ni maknanya dia sel hormon yang membina, bukan memecahkan. So dia bina, dia juga hormon untuk bina massa sebenarnya. Masalahnya dia juga hormon untuk bina lemak. Dia sumbat lemak dalam fat cell, dia buat sumbat lemak dalam sel massa untuk glycogen. Dan dia juga akan halang glucagon. Glucagon ni hormon hormon yang pecahkan lemak. Dia halang glucagon untuk pecahkan lemak. So dia sumbat lemak, dia halang pecah lemak. Itu yang jadi badan gemuk. Tapi kita memang perlukan lemak. Ancestor kita dulu, siapa yang lebih lemak sikit daripada orang lain, dia yang survive. Sebab zaman dulu ada masa-masanya kita tak ada makanan. Kita bukan, dia zaman dulu bukannya orang manusia ni senang macam sekarang mewah. Makanan selalu putus. Ada masa famine, masa banjir, masa winter, hunter gatherers kan. Kita zaman mewah ni baru je. Saya masa budak-budak dulu pun tak mewah macam ni. So manusia ni memang dicipta untuk ada masa mewah, masa makan, dan ada masa tak makan. Masalahnya zaman sekarang ni zaman mewah, makan tak berhenti, makanan senang. Jadi kita ada jin purba dengan lifestyle moden. Apa yang kita kena buat ialah
kita kena mimik kehidupan zaman dulu lah, yang sesuai dengan badan kita. So ada masa kita makan dan ada masa kita tak makan. Itu yang kita kena buat intermittent fasting atau time restricted eating. Macam mana buat? Ada orang buat 12 jam, ada orang buat 16 jam, 14 jam, 16 jam, 18 jam. Ada yang buat 20 jam, ada yang buat 1 hari. Depend atas objektif lah. Ni awak kena buat research sendiri sikit lah, apa yang sesuai. Tapi mula-mula ni mungkin tak lama lagi lah, buat tak berapa lama lah. Ada yang cara intermittent fasting dia boleh minum air, ada yang boleh minum kopi, ada yang boleh minum bone broth. Dia terpulang pada objektif awak lah. Kalau macam objektif awak nak turunkan insulin je, mungkin bone broth, kopi boleh. Because walaupun dia ada nutrien, dia tak ada karbo. Kalau awak nak weight loss, mungkin tak boleh. Sebab dia still ada nutrien. Macam, okay, insulin ni, bila kita makan, apa-apa pun, insulin akan naik. Kalau makan karbo, insulin akan peak lah. Dia akan spike. Dan kalau kita sentiasa makan karbo, dia spike tu tak turun-turun lah. So intermittent fasting ni bagi peluang untuk insulin tu turun. So badan kita boleh readjust balik. Kalau insulin kita tak turun-turun, lama-lama badan kita akan lari dapat insulin resistant. Dan gemuk tu juga akan sel lemak tu akan keluarkan inflammatory cytokines yang juga akan kacau reseptor dekat sel-sel untuk tak dengar cakap insulin. Tambah lagi insulin resistant. So kalau kita buat intermittent fasting ni, kita bagi masa peluang kepada insulin turun. Dan bila insulin dah turun, badan kita slowly akan readjust balik. Dan insulin resistant akan makin kurang lah. Dan dengan insulin resistant kurang, metabolic syndrome pun akan terubat. Tujuan ketiga ialah autophagy. Autophagy ini benda baru lah. Tahun lepas saintis daripada Jepun diberi Nobel Prize lepas dia publish research dia pasal autophagy. Autophagy ni, auto means self, phagy means makan. Badan kita makan diri sendiri, tapi bukan makan sebenarnya. Dia recycle, dia break down all the old protein, trash protein, mitokondria yang dah kurang efisien. Dan dia buat sel-sel baru, mitokondria baru dengan yang lama tu. Macam renovate lah, renovate rumah dengan material yang lama. So benda ni juga agak, tapi ini belum terbukti lah bahawa boleh mengelakkan perkembangan kanser. Sebab kanser ni kan sel-sel yang entah tak berapa normal kan. So dengan kita renew sel-sel baru, boleh mengelak kanser. Dan banyak benda-benda lain lah. Badan kita lebih efisien lah. So ramai orang sekarang ni very interested dengan autophagy. Dan tapi autophagy ni kalau mengikut pada expert, akan kick off hanya selepas 18 jam puasa. Bila nutrien badan kita dah habis, badan kita sense tak ada protein lah, then dia akan pecahkan protein-protein baru. Tapi ada lagi research baru kata kalau kita exercise sambil kita puasa, tak payah tunggu 18 jam, dia kick off lagi cepat. So itu je lah saya nak bagi awareness pasal ada lagi saya nak cerita sikit. Macam mana nak start intermittent fasting ni.
pada saya dulu start dengan low carb. Low carb ni kan bila karbo tak ada, ghrelin tak keluar. Ghrelin ni ialah craving hormone. Dia yang buat kita rasa lapar. Dia akan sentiasa ada. Dia bila kita makan dia kurang, lepas tu dia akan ikut masa dia tak tinggi. Tapi kalau makan karbo banyak, ghrelin ni akan peak. So lepas 2-3 jam lepas kita makan karbo, kita akan rasa lapar balik padahal kita tak lapar pun. Tapi craving lah. So bila kita amalkan low carb, karbo rendah, ghrelin ni tak tinggi. Ghrelin tak tinggi, kita tak rasa nak lapar sangat lah. Kalau kita rasa macam nak perlu makan pun, biasanya garam tak cukup. Badan kita akan beritahu kita bahawa garam tak cukup dengan craving jugalah. So biasa kalau minum air garam atau makan benda-benda masin, akan hilang lah rasa nak makan tu. So saya syorkan anda semua cubalah intermittent fasting ni. Sebab memang fasting ni, puasa ni, semua tamadun, semua agama pun ada some sort of fasting. Sebab benda ni daripada orang dulu-dulu pun tahu. Puasa ni benda baik yang menyihatkan badan. Dan saya suggest juga kalau boleh start dengan amalkan low carb dulu. Senang sikit kita nak puasa. Okay, kalau you like the content, please tekan like, subscribe kalau belum, beritahu kawan-kawan. Dan paling penting, keep up the lifestyle. Bye bye.